Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan kelangsungan hidup bagi kita. Memberikan kelangsungan hidup dan mengurniakan bermacam-macam nikmat, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-256. 255. Kalam hikmat yang ke-256, yaitu kata-kata Syekh bin Atha, laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayru sairin, la masafata bainaka wa bainahu hatta tadbiha rihlatuka, wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu, yakni syahwat, keinginan yang buruk, pasti tidak dapat terbukti pelajaran orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dilari, untuk dilayani, yakni untuk ditempuh dengan keenderaan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung oleh hubunganmu. Apa erti apa yang ingin disampaikan oleh Syekh bin Atha dalam kalam hikmat yang ke-256 ini? Pertama sekali Syekh bin Atha nak beritahu tentang perjalanan kerohanian. Perjalanan kerohanian yang ditempuh oleh seseorang itu. Maka jarak yang membentuk perjalanan kerohanian itu adalah halangan-halangan nafsu. Halangan-halangan nafsu yang perlu ditempuh oleh seseorang itu. Maka menempuh halangan-halangan itulah sebenarnya suatu bentuk perjalanan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan perjalanan kerohanian. Manusia menempuh halangan-halangan hawa nafsu buruknya itu. Setiap kali ditempuh ada nafsu lain. Setiap kali ditempuh ada bahagian nafsu lain. Maka proses menempuh halangan-halangan nafsu yang buruk itulah yang disebut sebagai perjalanan kerohanian seseorang. Dan orang yang menempuh perjalanan itu dinamakan salik, istilah.
Orang yang tempuh perjalanan tu, menempuh halangan-halangan nafsu. Maka Syekh Ibn Attab menyatakan kepada kita bahawa bukanlah bermaksud perjalanan itu perjalanan yang menempuh jarak antara kita dengan Allah. Bukan perjalanan tu. Perjalanan kita menempuh halangan hawa nafsu itu. Itu perjalanan kita. Bukan perjalanan menempuh jarak antara kita dengan Allah. Sebab apa? Kerana kita ni dengan Allah Ta'ala ni tidak dapat diukur dengan jarak. Pertama sekali Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Bila sebut mukhalafah kau tidak serupa dengan makhluk dalam semua segi. Antaranya Tuhan itu tidak bertempat. Ini keyakinan akidah kita. Tuhan tidak bertempat. Ada orang buat tuduhan. Dia kata Ahlus Sunnah ni berkeyakinan Tuhan tu ada di mana-mana. Pula dah. Sebab ada golongan berkeyakinan Tuhan tu di Arash. Jadi nak sepelek Ahlus Sunnah, dia kata Ahlus Sunnah ni berkeyakinan Tuhan di mana-mana. Ini semua karut belaka ni. Pegangan Ahlus Sunnah, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Kerana tempat itu adalah benda yang baru. Kalau kita kata Tuhan itu bertempat di sini, dan tempat itu sendiri dalam keyakinan kita adalah sesuatu yang baru, yang sebelum itu tidak ada, maka di mana Tuhan sebelum adanya tempat-tempat itu? Tak payah tanya panjang. Soalan itu saja pun selesai, cukup. Kecuali ada orang menyatakan tempat itu sendiri qadim. Ini syirik. Sudah tentu akan merosakkan akidah, kerana meyakini ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan, antaranya qidam. Sudah berlawang dengan akidah tauhid kita. Tauhid yang meyakini keesaan Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya. Jadi kalau kita meyakini ada yang lain daripada Allah bersifat qidam, maka sudah tentu terbatal iman dia, rosak. Jadi ini nak kait sikit persoalan yang dibangkitkan hari ini tentang syubhah mengaitkan Tuhan dengan tempat. Macam-macam lah, itulah inilah. Ada bakalah teori itu teori ini. Bila sebut Tuhan itu bertempat, dia mengambil ruang. Maksud bertempat dia mengambil ruang. Ada tempat dia, ada ruang baginya. Kemudian dia melibatkan arwah. Bila Tuhan itu ada tempat, berarti ada arwah dia. Kita dengan Tuhan. Maka dia arwah ke mana? Bila membabitkan tempat, sudah tentu membabitkan arwah. Maka sebab itu kitab-kitab Usuluddin kita menyebut bahawa tidak ada tempat bagi Allah, tidak ada jihah arwah tu, arwah ni. Bila sesuatu itu dikatakan bertempat, dengan sendirinya dia ada arwah dia. Bukan saja dia mengambil ruang, tapi dia ada arwah. Arwah kedudukan tu berbanding yang lain. Kalau kita mensifatkan makhluk, kita tahu dah makhluk ni ada tempat. Allah Ta'ala pun ada tempat juga. Maka Allah Ta'ala tu dengan makhluk ni ke arah mana? Atas ke, bawah ke, kiri, kanan ke, dalam ke, luar? Tak nak lagi dah. Kalau kita mensifatkan Tuhan itu bertempat. Semua itu dinafikan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pegang kemah, pegang Malik Mesti. Hari ini syubhah berat hari ini, cuba meragukan kita tentang perkara ini. Dan cuba mensabitkan Tuhan itu bertempat di sini atas kefahaman zahir ayat. Yang ayat tu banyak ayat yang menyebut tentang perkara itu tu. Ada kelompok-kelompok pemikiran akidah ini cuba nak mengaitkan Tuhan itu dengan tempat tertentu kerana berpegang dengan satu ayat. Suatu ayat lah. Kerana yang menyebut tentang perkara itu tu ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Tak apalah, kita tak nak panjang situ. Cuma nak beritahunya, berasaskan ini, dalam keyakinan kita Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuh lil hawadis. Tidak bertempat, tidak berarah, tidak berjarak, tidak. Jadi perjalanan kerohanian itu bukanlah
menempuh jarak antara kita dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala itu tidak berjarak, tidak bertempat. Itu maksudnya. Itu. Sebab itu percayalah, keilmuan tasawuf ni tak dapat diselami bagi orang yang berkeyakinan lain daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak akan tercapai. Percayalah. Tak akan ditemui tasawuf di dalam aliran-aliran yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ibadah ada, zuhud ada, tapi sufi tak ada. Kerana asas kepada tasawuf adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekarang Syekh bin Atta nak beritahu kepada kita konsep perjalanan manusia ni. Perjalanan manusia ni, kalau dalam istilah tasawuf panggil salik, yakni orang yang berjalan dengan arti orang yang menempuh perjalanan kerohanian. Apa bendanya? Iaitu dalam usaha nak menyucikan batin, untuk membuka hijab hati, mendekatkan diri kepada Allah dan seumpamanya. Membuang sifat mazmumah. Semua itu adalah merupakan proses mendekatkan diri kepada Allah. Perkataan taqarrub tu, dekat itu adalah perkataan yang maknawi, bukan dengan makna dekat yang menunjukkan atau yang ada kaitan dengan makna jarak. Jadi sekarang Syekh bin Atta nak beritahu kepada kita bahawa hakikat sebenar perjalanan seseorang ni adalah perjalanan dia menempuh halangan-halangan nafsu. Itu sebenarnya. Bukan perjalanan menempuh jarak antara seseorang dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala itu tidak membabitkan tempat dan jarak. Itu dia. Jadi kenapa demikian? Kerana itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali ada orang beranggapan sebab tu kita pun dengar lah, ada nak kata pun payah. Bila ada keyakinan bahawa Tuhan itu berada di suatu tempat, lalu tak nak lagi lah. Bila kita duduk tempat tinggi, berarti jarak kita kau dekat lah. Jadi akan datang nak mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi dengan amal soleh. Naik kapal terbang, naik kapal terbang, ataupun naik roket. Itu lebih cepat lagi. Tak payah, tak payah buat benda lain. Sebab apa? Jarak antara manusia dengan Allah, kerana Tuhan tu ada tempat tertentu, maka semakin tinggi kedudukan kita tu semakin dekat. Kau main moden ni kau beli kapal terbang belaka, beli helikopter belaka. Nak mendekatkan diri kepada Allah, naik helikopter, kau dekat. Ini akidah karuk belaka ni. Jangan dipakai pemikiran ini. Pemikiran mujassimah, musyabbihah. Jadi sekarang perjalanan kerohanian itu bukan menempuh jarak antara kita dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala itu tidak membabitkan jarak dan tempat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak dapat digambarkan itu dan ini. Sirrul asrar, rahsia segala rahsia Allah Ta'ala. Hanya dapat dikenali oleh manusia ni di akhirat. Allah Ta'ala buka rahsia itu. Dan itulah nikmat yang terbesar dalam syurga. Dapat melihat, mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Dah dunia ni tak ada seorang pun yang dapat mencapai hakikat itu. Sekalipun ada khilaf yang menyebut hanya seorang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Di antara sekian banyak manusia ni, Nabi Muhammad seorang je yang sudah diberi kelebihan itu di dunia ini atas satu pendapat. Jadi balik kepada uraian yang besar ni. Jadi Syekh bin Atta nak beritahu perjalanan kita ni dalam usaha taqarrub. Bila sebut taqarrub tu nak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi orang kita ni bila sebut perkataan mendekatkan diri tu, perkataan mendekatkan diri itu tak elak lagi daripada perkataan jarak. Jadi Syekh bimbang takut orang berfahaman mendekatkan diri itu membabitkan jarak antara kita dengan Allah, sehingga kita kena tepuh jarak tu. Itu faham yang salah. Jadi jarak sebenar bukan jarak tu. Jarak iaitu tebal nipis halangan nafsu kita tu. Kalau banyak halangan nafsu, jauhlah jarak dia tu. Kalau nipis nafsu buruk kita tu, dekatlah sikit perjalanan kita tu. Jadi jarak itu diukur dari disebut di sini mayadinun nufus, yakni halangan-halangan hawa nafsu. Berjalan menuju kepada Allah ialah memutuskan.
Maksud berjalan menuju kepada Allah ni, berjalan-berjalan ni, orang tua-tua kita dulu guna bahasa ni, jalan menuju kepada Allah. Jadi kalau orang learning kau tak faham bahasa isyarat ni dia akan faham jarak lah lagi. Sebab tu kita kena ada kefahaman yang baik, iaitu memutuskan segala rintangan syahwat. Itu sebenarnya halangan-halangan nafsu yang buruk tu, kita tempuh dia, maka itulah jarak sebenarnya perjalanan kita. Sehingga akhir sekali segala nafsu-nafsu buruk tu berjaya direntasi, maka sampailah manusia kepada maksudnya tu. Apa yang diistilahkan dalam tasawuf sebagai wusul ilallah, sampai kepada Allah. Jadi perkataan sampai juga tidak melibatkan tempat. Sekalipun penggunaan perkataan sampai tu dalam bahasa kita tak boleh nak lagi daripada makna tepat tu. Tapi dalam tasawuf menggunakan perkataan yang sama tapi dengan makna yang berbeza. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kalam hikmat sebelum ini. Yang kita sampai kepada Allah, sampai bukan sampai yang membabitkan jarak dan tempat, tapi sampai dengan arti mencapai maksud. Mencapai maksud. Apa maksudnya? Iaitu merentasi halangan-halangan nafsu sehingga manusia itu berjaya membebaskan diri daripada pengaruh nafsu-nafsu buruk. Itu maksudnya. Sehingga manusia dapat, pada waktu itu Allah Ta'ala buka hijab rohani hati manusia, dapatlah manusia mencapai merasai kedalaman dan kehalusan makrifat terhadap Allah. Merasai kebenaran, keyakinan, kemanisan. Zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban. Akan merasai nikmat keimanan itu, iaitu orang yang sudah sampai tahap redha. Redha ni kemuncak proses penyucian jiwa manusia daripada pengaruh nafsu. Bila berjaya dibuang, dikikih, akhir sekali manusia berada pada satu makam dalam tasawuf panggil maqamur ridha. Maka pada waktu itulah kalbu manusia digilapkan, dihidayahkan Allah, dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan. Rahsia-rahsia ketuhanan, bukan hakikat diri Tuhan yang itu di luar pencapaian manusia di dunia ini, tapi memahami rahsia-rahsia ketuhanan. Dan masing-masing tidak sama dalam memahami perkara ini. Tidak sama. Maka semakin mendalam memahami rahsia ketuhanan, semakin manis keimanannya. Semakin mendalam memahami rahsia ketuhanan, maka semakin teguh, kukuh keyakinannya terhadap Allah. Sebagai hikmah pandangan batinnya. Itu maksudnya. Yang ini memutuskan segala rintangan syahwat hawa nafsu dan ada kebiasaan, yakni ada kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, sama ada kebiasaan kita yang bercanggah dengan syarak ataupun yang tidak bercanggah dengan syarak tapi tidak bagus kepada perjalanan manusia nak baiki diri dia. Contoh macam mana? Kalau ada kebiasaan kita yang buruk ni, kebiasaan kita melanggar perintah Allah. Kita membiasakan diri dengan apa sajalah perbuatan-perbuatan kita membabitkan larangan Allah. Ada kebiasaan kita ni, kita suka duk cakap orang. Akhir-kali terbabit dengan mengupat, terbabit dengan mengaibkan orang, terbabit dengan mencela. Jadi adat suka kebiasaan yang buruk. Kadang-kadang ada kebiasaan tu tak buruk, cakap banyak tapi sia-sia tak ada benda. Tapi tak membabitkan perkara yang dilarang, seperti mencela orang ke, mencerca orang ke, mengaibkan orang, memfitnah orang, menuduh orang, tak ada. Tapi banyak cakapan yang dari segi manfaatnya tak ada mana. Maksud kalau tak cakap pun tak apa. Maka itu kesia-siaan. Jadi ada juga, ada kebiasaan. Dan semua ini ada yang dikendaki dalam tasawuf supaya diperbaiki. Cuba untuk diperbaiki, ditingkatkan. Yang akan menghambat, yakni akan mengikat, menghalang kemajuan perjalanan kerohanian seseorang. Tidak mungkin hidup, yakni terang hati nurani, kecuali setelah mematikan pengaruh hawa nafsu. Hati nurani manusia ini tidak akan menjadi terang, tidak akan bersinar dengan nurul iman
sehinggalah ianya dimatikan. Apa maksud dimatikan? Tak ada segi. Maksud dimatikan ni dibuang akhlak-akhlak buruknya, sifat-sifat buruknya. Bukan matikan nafsu tu terus. Mati nafsu dah bertukar jadi malaikat. Tak ada nafsu langsung ni. Selama mana dinamakan nafsu ni, manusia ni ada bahagian nafsu dia tu. Cuma nafsunya tu dibersihkan daripada pengaruh akhlak-akhlak buruknya tu. Pengaruh sifat-sifat buruknya tu dibersihkan. Tapi keinginan yang dibangsakan kepada diri manusia, nafsu manusia itu tetap ada. Jadi kata huraian ini, tidak mungkin hati manusia itu diterangi dengan nur hidayah ini, kecuali setelah manusia berjaya memproses, mengikis, membuang pengaruh-pengaruh nafsu yang buruk ke atas dirinya itu. Itu maksud. Nikmat yang terbesar ialah bila telah dapat bebas dari pengaruh, yakni tipu daya hawa nafsu. Jadi nikmat yang paling besar sekali bila manusia berjaya melepaskan dirinya daripada pengaruh hawa nafsu yang buruk. Di situlah orang yang akan mencapai kebahagiaan. Dalam Al-Quran Allah menyebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tengok kaitan antara kebahagiaan dengan keadaan hati manusia ni. Apa kaitan? Ala, ketahuilah, bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah, dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Maksudnya apa? Yakni apabila seseorang itu mencapai hakikat zikir, maka hatinya akan mutmainnah, akan mencapai ketenteraman, kebahagiaan yang sebenar. Dan hakikat zikir ni tak akan dicapai sekiranya jiwa manusia masih kuat pengaruh-pengaruh nafsu buruknya. Tak akan dicapai. Sebab itu yang menghalang kemajuan zikir kita bila kalbu kita itu banyak pengaruh nafsu-nafsu yang buruk. Maka sebab itu ulama tasawuf menganjurkan kita supaya beriadah, bermujahadah, menekuni zikir. Tujuan nak buang pengaruh nafsu buruk tu. Bila berjaya dibuang, zikir akan jadi teguh, zikir akan jadi mantap, zikir akan jadi hidup. Ingatannya itu bersinar di dalam kalbunya. Pada waktu itulah manusia akan mencapai bahagianya. Jadi maksudnya dipahami secara halus di sini bila Allah sebut ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kecualilah hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenteram. Itulah yang dipahami oleh ulama tasawuf. Yang hati menjadi tenteram dengan sebab ingat kepada Allah. Tapi ingat yang bagaimana? Ingat yang bersih, ingat yang mendalam, dan ingatan terhadap Allah secara yang murni dan mendalam ini tidak akan capai kalau masih diganggu oleh pengaruh nafsu yang buruk. Jadi zikir hanya menatijahkan mutmainnah, ketenteraman jiwa ni bila zikir itu menyelam ke dalam, atau guru kami menggunakan istilah menembus ke dalam perasaannya. Dan hal itu tak akan berlaku sekiranya dia dihalang oleh pengaruh nafsu yang buruk. Maka perlu diriadah, dilatih sampai ke tahap terkikis kemahuan nafsu yang buruk tu, barulah orang mencapai mutmainnah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Jadi nikmat yang terbesar ialah bila telah dapat bebas dari pengaruh, yakni tipu daya hawa nafsu. Itu hakikatnya. Sebab hawa nafsu itu sebagai tirai yang tebal untuk kamu, antara kamu dengan Allah Ta'ala. Jadi nak katanya zikir itu tak akan mencapai hakikat dia itu kerana dihalang oleh pengaruh-pengaruh nafsu yang buruk. Jadi proses nak menghaluskan zikir itu kena merentasi halangan nafsu itu. Merentasi halangan nafsu itulah orang panggil perjalanan rohani tadi tu.
Kalau kita belajar amalan zikir ni, baik kat mula-mula tu tak ingat benda. Hanya sebut je. Itu proses mula-mula tu. Tebal sekali lah tu. Kemudian kita biasa lagi, berlatih lagi berzikir, mula hadir. Dan ini sudah diurai, dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat sebelum ni. Tingkatan-tingkatan orang merasai dan menghayati zikirnya tu. Bermula dengan zikir, tak rasa benda-benda kosong. Tak ingat. Tapi menyebut. Tapi itu sudah dikira baik berbanding kita hati tak ingat, mulut dah sebut juga. Sebutan pun tak ada, ingatan pun tak ada. Itu berat lagi. Lebih baik kita sebut sekalipun hati tak ingat. Ada Syekh Ibn Atha. Maka teruskan sehingga ditingkatkan Allah ingatannya itu sehingga membawa kepada intibah, yaqazah dan al-ghaibah amma siwal mazkur. Itu tingkatan-tingkatan dia. Jadi hujung sekali itu apabila ingatan manusia menjadi murni, ingatan manusia menjadi tulus, ingatan manusia menjadi menembus, iaitu setelah hijab halangan-halangan nafsu buruk itu sudah berjaya diatasi. Itu bahasa mudah. Jadi inilah yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha, bahawa perjalanan yang ditempuh ahli tasawuf ni bukan jarak antara dia dengan Tuhan, tapi jarak menempuh halangan-halangan nafsu yang buruk, sehingga kalbunya dipenuhi dengan nurul iman. Cuba perhatikan ini. Dari mana semua benda-benda macam ni? Mereka ulama tasawuf ke mana ni? Sebab hari ni banyak dugaan sangat, terutamanya ilmu tasawuf ni ilmu yang semakin ditinggalkan. Semakin antara ilmu awal yang akan pupus, akan ditinggalkan orang. Jadi perjalanan-perjalanan ni kita nak rojok ke mana benda begini ni? Kalau tengok ayat Al-Quran itu banyak tetapi agak ringkas. Perlu kepada huraian, tafsiran, kefahaman yang mendalam. Ada je. Antaranya fafirru ilallah, bersegeralah menuju kepada Allah. Itu antara ayat-ayat yang menunjuk, yang mengisyaratkan kepada adanya perjalanan ni. Sebab kita kalau tak mengaji ilmu tasawuf, kita tak nampak ada perjalanan tu. Kita hanya fikir bahawa hidup kita ni kena ada akidah, kena ada amalan, tu je. Kita tak nampak rupanya ada satu bentuk perjalanan yang kita kena tempuh. Supaya apa? Supaya kita balik nanti sampai kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat lagi harta benda anak pinak, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Bagaimana keadaannya? Biqalbin salim. Hati yang murni. Jadi proses nak memurnikan hati, itulah perjalanan. Yang kita tak perasan. Kita tak mengaji tasawuf, tak nampak buah ni. Kita hanya fikir amalan kita, kita pun tak tahu amalan kita diterima atau tidak, atau macam-macam. Tapi proses itu nak memurnikan hati. Supaya apa? Supaya balik kita nanti, balik dengan qalbin salim. Hati yang sejahtera. Jadi nak mensejahterakan itulah perlu perjalanan. Yang itulah yang disebut oleh ulama tasawuf. Jadi kadang-kadang orang tanya, dah mana dalam Al-Quran yang memberitahu kita perjalanan-perjalanan ini? Ayat tadi yang ringkas, fafiru ilallah. Atau ayat lain, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Dah nak balik mana? Nak pergi mana? Nak tuju mana? Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan.